Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seperti tuan pengurusi, tuan imam kaum muslimin dan muslimat minta Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita dapat menjaga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurniaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa. Sama-sama kita berkumpul pada pagi ini setelah mana kita selesai mengerjakan solat subuh. Belum saya meneruskan kuliah, nak maklumkan kereta Azia di luar sana lampu dia terbuka, WBY. Itulah kalau ada jam. Tapi saya parking lewat tadi nampak lampu dia menyala. Baik, hari ini kita masuk pada tanggal 21 Ramadan. Tinggal lebih kurang 8 ataupun 7 hari sahaja lagi untuk Ramadan pergi meninggalkan kita. Maka saya suka untuk saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahawasanya janganlah kita membiarkan malam-malam yang berlalu dalam bulan Ramadan, terutamanya pada 10 akhir Ramadan ini, dengan begitu saja. Kita dah melepasi 2 malam, malam ke-20 dan malam ke-21. Tinggal lagi 7 malam lagi untuk kita merebut peluang bagi mendapat satu ganjaran yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu selain daripada umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita. Maka Nabi sebut, burulah, carilah, kejarlah malam Al-Qadar, kerana pada dia terdapat satu malam yang lebih baik ibadah daripada 83 tahun, 1000 bulan. Yang mana kita hidup ni pun kita bukan terus menerus beribadah dalam tempoh usia 30, 40 tahun, 50 tahun. Kita ada masa-masa yang kita culas, masa yang kita baru-baru nak berubah, nak insaf. Tapi bila dapat malam Al-Qadar, maka 83 tahun deret ganjaran orang yang melakukan ibadah. Maka ada pula perbincangan bertanya, bila Ramadan jatuh pada hari sekian, Lailatul Qadar jatuh pada hari sekian. Bila keadaannya begini, nanti akan jadi begini. Ada soalan bertanya semalam dalam grup WhatsApp, kalau di Malaysia siang, di Amerika malam, macam mana Lailatul Qadar itu turun? Jawapan dia mudah. Buat ataupun hidupkan malam ibadah tiap-tiap malam, confirm dapat. Ditanya lagi, jawapan? Ditanya jawapan. Saya kata itulah jawapan dia. Ibadah sudah usah tanya macam-macam. Nak tanya ni jatuh hari ni, 10 hari itu pulun, balun sekali. Tak usah pilih-pilih. Nabi suruh kejar, Nabi suruh cari, kita pula pandai-pandai nak memilih. Soal Allah nak turunkan Amerika tu siang ke kita malam sana siang, itu kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita salat, kerja kita buat kerja. Ini masalah kita hamba hari ini. Bila mana akal kita terlalu berfikir sangat, dia nak cari juga, dia nak tahu juga, dia buat calculation, lalu dia nak ambil kerja Allah. Maka dia buatlah malam 21, malam 23, malam 25. Kalau tiba Allah nak bagi malam 24, tak bagi malam saja, tu kerja Allah, bukan kerja kita. Jadi yang Nabi dah fokuskan, Nabi dah kecilkan skala 10 akhir Ramadan tu pun kira bersyukurlah. Buatnya Nabi kata, carilah malam Al-Qadar sebulan Ramadan. Mau penat juga kita. Ni 10 akhir Ramadan ni kira tak lama dah pun. Final bola Euro 2060, final semua orang nak tengok. Sekarang pun orang nak tengok dah suku akhir nak masuk separuh akhir. Orang nak tengok. Final tu dia mesti pasukan yang paling kuat, yang paling hebat. Maka Ramadan ini dia bulan yang hebat, dia bulan yang banyak diberikan ganjaran. Maka pada 10 akhir Ramadan ni dah final dah masuk dah. 2 hari dah lepas, malam ni tadi lepas, habis subuh tadi habis malam. Walaupun lepas subuh ni gelap, tapi malam tu tadi dah habis.
maka rugilah bagi mereka yang tidak melakukan ibadat malam di solat malam, menghidupkan malam. Hidupkan malam ni dengan ibadah, dengan solat sunat, dengan berzikir, berdoa, mintalah pada Allah. Nabi yang dia confirm syurga ni, kadang-kadang orang tanya, apa ganjaran dia? Nak buat apa? Nabi itu dia maksum, dia confirm syurga, dia tidak buat kesalahan, tetapi dia punya bangun malam, terutamanya malam-malam akhir 10 Ramadan ni, Aisyah kata, aku seperti tak kenal Nabi, Nabi tak seperti kenal aku. Maksudnya masing-masing sibuk dengan amal ibadah masing-masing, sampai macam tak kenal lah. Dia pergi sembahyang masjid sendiri-sendiri dah, sampai tahap itu. Dan Nabi pada 10 malam terakhir, Nabi mengikat perut. Maknanya Nabi makan tak berapa banyak, berbuka tapi makan taklah banyak sangat. Sebab kalau makan banyak, dia nanti berat nak bangun malam. Dah sudah makan, ni pula ujung-ujung ni awak balik berbuka, tersalat, terduduk, terbongkar, tersungkur. Nabi nak. Jadi makanan kena jaga. Dan Nabi menggerakkan isteri-isteri. Nabi ada banyak isteri, kita seorang di setakat ni. Itu pun tak mampu nak suruh solat, nak suruh bangun. Biasa orang lelaki dia guna modal. Orang perempuan nak buat macam mana, kena terimalah. Orang lelaki boleh kahwin 4, Allah dah tetapkan. Itu sunnah Nabi. Pandai modal. Orang perempuan tiba 10 akhir Ramadan, modal untuk orang perempuan pula. Bang, nak buat macam mana? Iktikaf 10 akhir Ramadan tu Nabi buat, dan dia diutamakan pada orang lelaki, maka buatlah. Itu pun sunnah juga. Ni saya sediakan bantal, selimut, tilam, kotor, ambil pergi tidur kat surau masjid. Halau suami keluar boleh, ibu boleh buat. Kalau betul sayang suami. Sebab siapa yang tidur di rumah, itu bukan cara Nabi, bukan kaedah Nabi. Tapi dalam bab nak berkahwin, nak kahwin lebih, dia ikut Nabi. Tapi dalam bab 10 akhir Ramadan, dia, oh abang tak boleh lah, abang sepenat lah, rasa tak selesa. Tapi kalau bab kahwin tu, bab kahwin cepat ya. Jadi kita mengejar atau kita melihat sunnah Nabi yang kena dengan nafsu diri kita. Bab nak buat ibadah 10 akhir Ramadan ni, macam-macam kita bagi alasan, macam-macam. Sama macam alasan nak kahwin, macam-macam alasan nanti keluar. Jadi orang perempuan ni peluang masa. Bang, ini sunnah Nabi. Letak siap bantal, selimut, apa semua. Ni ada rekod. Dia lagi buat ulangan. Rekod yang tu je. Bang, ustaz kata dia, pergi tidur surau masjid. Lambat-lambatlah sekarang. Masjid Ridwan yang terdekat buat Masjid UAE Sabirin, kalau tak silap pun buat banyak tempat. Malah disediakan pula bersahur sekarang dah siap. Dia punya catering dia kalah kena kahwin sedap. Jadi tak bimbang lah bak makan ni, bak tempat tidur, kapet, aircon lebih sedap rumah kita ni. Cuma bila kita tidur di surau masjid tu, berpada-pada lah sama. Dengkur-dengkur tu simpan lah sikit. Air liur tu meleleh, lapik lah sikit. Kat rumah tak apalah, ada peta. Ni tidur masjid, jaga kebersihan. Jadi bila kita tidur di masjid iktikaf, yang pertama free dapat pahala. Free dapat. Yang kedua, kita ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, kita akan boleh bangun malam. Kaedahnya Nabi buat, dia 10 malam 10 terakhir tu dia duduk iktikaf terus dalam masjid. Direct. Keluar hanya pada ajal nak makan keperluan. Selebihnya duduk dalam masjid. Kita kata, ustaz saya kerja, mana boleh. Baik, kalau kerja dia ada masa bercuti untuk Sabtu Ahad, ataupun masa kerja dia ada masa tak bekerja dalam satu hari. Dia bukan kerja 24 jam. Balik kerja, ni saya cerita waktu kerja. Bila balik kerja malam tu, kalau kata balik dekat asar pun, maghrib nak berbuka lah. Lepas maghrib siap pergi ke surau masjid ke, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, tarawih. Kalau tak perlu balik, bawa siap-siap bantal, tilam, selimut apa semua, tidur di tempat mana-mana yang dibolehkan untuk tidur. Ada tempat tak boleh, dia tak buat tempat iktikaf. Ambil lah masjid Ridwan. Pergi duduk, tidur masjid Ridwan. Tak usah balik dah. Malam tu kita memang akan tidur. Duduk di rumah pun kita tidur. Cuma biasa duduk di rumah tak dapat pahala iktikaf walaupun dia solat malam.
Kita nak lagi, kita nak banyak, kita nak buat lagi banyak, bukan sikit-sikit dah lah, sikit-sikit dah, banyak-banyaknya. Kita nak buat sebanyak mungkin. Ramadan yang lepas yang sekarang ni baki 8 hari saja. Tak kira siapa, besar kecil, tua muda, jawatan besar kecil, kerja besar, buat semua buat. Alhamdulillah sekali ada banyak dah kesedaran bila melihat tempat-tempat iktikaf, solat malam ni, alhamdulillah dah ada. Sebab kesedaran. Kita rasa macam rugi kalau tak buat. Itu patut. Yang mana Allah nak kepada kita dalam berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Allah panggil orang berpuasa ni dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil orang beriman yang mana wajib berpuasa tu seperti mana orang terdahulu. Kita dah puasa. Nampaklah ada iman di situ. Namun dalam kita berpuasa 22 hari, Allah nak kalau boleh dapat dah la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nak dapat takwa tu tadi, nak tengok hasilnya daripada yang kita dah puasa tadi. Maka 10 akhir Ramadan ni lah kita nak urut. Maka moga-moga endingnya Ramadan kita dapat takwa tu. Allah harapkan kita dapat takwa, bukan beriman saja, bukan puasa saja, nak dapat takwa tu. Takwa tu kena tunjuk, kena zahirkan. Jadi bila mana bangun malam kita meninggalkan tempat tidur kita, kita bangun malam kita tahan daripada mengantuk, ini semua akan menjadi bodyguard kita. Mudah bahasa, dia akan jadi penjaga kita bila dalam kubur nanti. Semua yang kita buat, dia semua beri manfaat balik pada kita. Kita buat, kita dapat. Kita tak buat, kita tak dapat. Puasanya, solatnya, tahajudnya, Qurannya, semua akan jaga kita dalam kubur. Si pola ni, manusia ni sewaktu hidup, dia tahan mata dia daripada tertidur dalam keadaan dia bangun malam. Maka jangan ganggu. Quran kata, manusia ni dia membaca aku dalam keadaan dia sibuk. Dia solat dalam keadaan dia banyak kerja urusan lain, tapi dia jaga solat. Ini semua akan jaga kita dalam kubur nanti. Maka sebab itu tidak ada dah kawalan, tidak ada dah bodyguard, tak ada teman dah, BFF pun tak ada dah dalam kubur. Inilah BFF kita nanti dalam kubur. Jaga hubungan kita dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Maka biarlah rasa rugi. Yang tak 2 hari lepas siapa tak solat, saya malah tanya. Kalau tanya nanti tahu. Siapa yang tak iktikaf, siapa yang tak bangun malam, siapa tak baca Quran, biar rasa rugi. Rugi. Supaya paling tidak dia ada iman dalam hati dia. Maknanya dia ada iman. Kalau 2 hari lepas, malam ni malas malam, tak bangun malam, tak solat tahajud, tak rasa apa-apa, itu ada something wrong pada iman dia. Dia ada iman tapi ada something wrong. Dia tak rasa apa-apa. Orang yang dia rapat dengan Allah, connection dia kuat dengan Allah, dia akan rasa tak kena, tak sedap badan kalau tak buat. Jadi cuba cek, kita ni dah puasa 22 hari dah. Penat, dahaga, tahan lapar, dahaga, tapi kita tak tahajud, tak solat, tak iktikaf, kita tak rasa apa-apa. Itu ada benda yang kita kena perbetulkan. Sikit lagi, ada 8 hari lagi, cuba buat. Cuba buat. Dia memanglah kadang-kadang kena paksa. Dia kena ada juga orang sekeliling, bukan nak menunjuk, tapi dia datang semangat sikit. Dia rasa segan sikit. Kalau tidur di rumah tu takut terlajak, tidur seorang-seorang takut tak bangun. Bila tidur ramai-ramai dekat masjid ni, dia rasa segan juga. Dia kan ada orang tolong gerakkan, jadi mudah nak bangun. Ikut je lah iman, kita jadi makmum senyap kan? Jangan tertidur je lah. Masa sujud tu dia masa yang paling syok. Nak semayang tasbih kan? Tasbih orang suruh berzikir, dia tidur. Orang dah bangun rakaat kedua, dia duduk bantai tidur dia. Jadi bangunlah malam. Nabi tu dia dalam keadaan begitu tidak buat dosa, maksum, tapi dia menangis minta ampunan daripada Allah. Nabi istighfar sehari dikatakan 70 ke 100 kali. Kita istighfar lepas sembahyang 3 kali tu kira banyak lah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cukup lah imam sikit pendek-pendek dah. Nabi dia lama solat malam dia. Hingga bengkak kaki Nabi sebab solat malam. Kita bengkak kaki sebab tu shopping jalan tak, shopping raya. Raya-raya tak usah bimbang.
Raya ni tak seimbang sebenarnya. Kita yang jadi masalah bila kita fikir pada raya ni dah sibuk dah, bukan sekarang ni. Tengahan Ramadan baru dah kelang kabut dah. Selamat hari raya, promosi raya, tu raya habis kelang kabut dah. Lagu-lagu radio pun dah main dah lagu raya. Saya sebut lagi dalam Syaban dia tak mainkan lagu Ramadan. Tak ada orang sebut, tak bercakap pun pasal Ramadan sebab dia rasa murung, rasa boring, rasa penat. Dalam bulan Ramadan dia ingat hari raya. Dia pasang lagu raya sebab nak ada mood raya, nak ada semangat bekerja. Dia ingat raya. Dah Ramadan dia lupakan. Ni 10 akhir Ramadan ni pun entah ke mana. Dia kata balik kampung sehari je. Dekat kampung pun dia tak buat. Semayang masjid mana-mana tempat, surau pun semua suruh. Katanya pergi balik kampung. Kat kampung tak semayang juga, tak penuh juga. Tu dah penuh kat mana? Boleh pilih. Sekarang ni Raya Fair dekat PWCC 3 hari bahang. Hampir mana tu pergi Raya Fair. Jam jalan tu. Jangan buat pasal jalan Ipoh, jalan Putra, jalan Pahang tu semua jam. Teruk tu. Dia buka 72 jam. Ni saya beritahu jangan pergi. Tak usah pergi kan. Penat tiada urusan 2 hari. Semalam hari nak kena pergi jalan Ipoh. Allah, seksa hidup. Dia tak tutup 72 jam tu, maksud dia tak tutup. Jadi orang sanggup pergi tu. Sanggup pun susah. Memang confirm padat kan. Jam tu confirm. Tapi orang pergi dalam grup WhatsApp. Saya perumahan saya ada grup WhatsApp. Adalah tak semua tapi bolehlah rangkumkan suku separuh. Malam tamu. Habis je subuh pun keluar. Siapa dah pergi Raya Fair PWTC? Saya tengok, aduh, geram tengok. Ajak solat tahajud, haram nak datang. Atau kalau kita solat malam tadi, baru-baru lepas solat, lepas subuh, kita tak fikir dah shopping kan? Tak fikir dah. Bukan kata saya tak beraya, saya pun beraya tumpah baju, beli kain. Tapi tak memikir dah sangat, tak usah bimbang kan? Siap ke tak siap, tapi bimbang juga. Cuma tak adalah nak memikir sangat. Nak kena pergi. Tak begitu, pergi Giant boleh, Carrefour dekat-dekat beli sudah. Bukan begitu nak pergi shopping, jalan satu musim. Tak, tapi dia nak juga. Dia nak rasa yang murah. Dia nak rasa promosi. Ada orang pula tu rajin sampai ke Bukit Aman. Bukan Stadium Aman tu, sampai ke Kedah. Rajin ambil gambar, maknanya time tu dia bershopping. Sayang. Patutnya kalau pun kita nak pergi tempat-tempat begitu, tak usah bagi tahu orang tak apa. Patut rasa malu. Aku ni pergi shopping. Dah lah tak semayang, bagi tahu orang pula kita tak semayang, tak bangun malam. Tak malu. Jadi patutnya kita simpan sikit. Orang tak tahu, paling tidak tak tahu kita bangun malam ke tidak. Tapi kita update status confirm tak bangun. Confirm pergi kiamu aman. Kiamu jalan, dia jalan. Hidup dia bangun tapi dia jalan shopping. Jadi kita semua kata sayang Nabi, cinta ni semua tanyalah siapa-siapa tu. Tanya yang berniaga, tanya yang bangun, yang pergi shopping malam, tanya nak masuk syurga nak. Tapi gini cara Nabi. Kita nak buat masuk syurga ikut cara Nabi, bukan cara kita. Oh saya kiam juga Ustaz ni, saya bangun malam. Bangun malam buat apa? Tengok bola. Euro 2016 pun masalah. Dia tengok bola, dia boleh bertahan 90 minit tengok bola. Tak main handphone, tak ada buat benda lain, sembang-sembang. Mamak lalu depan TV dia marah. Dia marah tengok orang buat bola tu. Dia marah. Walhal ulangan tu boleh tengok 100 kali boleh. Tapi dia rasa rugi tak tengok Euro. Portugal lawan Croatia, Portugal menang yang sebima. Jadi bola dia rasa rugi. Walhal bola tu boleh ulang tengok. Boleh ulang YouTube, boleh ulang Twitter, boleh ulang. Dulu punya Euro pun boleh tengok World Cup. Tapi terlepasnya malam Ramadan, malam semalam, malam tadi habis-habis dah. Dia tak ada ulangan dah. Tinggal lagi 8 hari kalau kita hidup. Masalahnya kita tak tahu kita hidup ke tidak. Jadi amalan kita apa sangat nak persembahkan pada Allah. Betul, orang yang berpuasa ada di sana Babur Rayyan. Yang mana Babur Rayyan ini akan dibuka dan diseru pada orang yang berpuasa, masuklah. Maka semua akan pakat masuk. Lalu kita sangka bila puasa tu kira confirm syurga dengan hadis ni. Kalau begitu tak payah buat benda lain lah. Dia puasa tak usah semayang, tak payah tutup aurat, tak usah baca, puasa je. Anda kena faham,
Itu salah satu cara kaedah dalam masuk hidup. Dengan syarat ada ni aksesori lain yang wajib kena buat, yang sunat tambahkan, barulah layak nak masuk babur raya. Ni tidak habis semua puasa dengan tak menahan. Dia tutur kata panca indra, kira main langgar semua, tapi dia nak minta syurga. Agak-agak Nabi sahabat macam mana mereka berpuasa, orang salafus salih, alim ulama macam mana kehidupan, tiba-tiba kita puasa lebih kurang, minta syurga. Patut malu kan? Malu nak minta syukur dengan kita punya ibadah ni tak seberapa pun. Quran pun tak apa baca. Boleh nak khatam Quran dalam masa satu malam. Buat 20 halaqah. Setiap halaqah ada 10 orang. Setiap orang baca 20 surat. Habis Quran sekali. Senang baca 20 surat settle. Sini baca sana habis. Kita bukan nak kejar khatam. Kita nak kejar amalan. Kita nak kejar perintah Allah yang ada dalam Quran. Itu bila nak khatam. Tu mungkin lambat lagi nak khatam. Cuba baca tafsiran Quran. Apa benda yang Allah cerita dalam Quran? Kita khatam baca tapi tak faham apa benda kita baca. Cuba baca sekali. Cuba tengok. Baca. Quran ni 70% dia adalah bentuk cerita. Cerita zaman dulu, zaman sekarang, zaman masa depan. Yang lebih tu hukum hakam, tauhid, akidah pada Allah. Jadi cerita. Jadi kita baca buku cerita seronok. Baca buku tebal kan, baca apa, baca tengok movie. Quran dia cerita yang benar, yang confirm berlaku, tapi kita tak baca. Tu cerita Batman versus Superman, cerita dongeng pun kita tengok. Cerita confirm tipu. Ni yang cerita betul tak nak baca. Baca pun tak faham, tak nak percaya pula. Jadi sebelum akhir Ramadan ni boleh pulun sebenarnya. Boleh pulun. Ada masa lagi yang tak baca Quran, boleh baca Quran. Yang tak bangun malam, boleh lagi bangun malam. Plan lah, pakat lah.